Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Parit Sulong minta Perdana Menteri menyatakan rancangan terkini berkenaan pendekatan de-dollarization bagi menggalakkan perdagangan antara negara lain menggunakan mata wang ringgit Malaysia dan sejauh manakah inisiatif ini disambut oleh negara-negara serantau. Terima kasih. Sila Perdana Menteri. Terima kasih Parit Sulong. Malaysia sekarang di antara negara ASEAN yang paling agresif dalam menekankan keperluan mengurangkan kebergantungan kepada dolar, dan setakat ini kita dapat sambutan. Tapi puncanya kerana kalau kita lihat sejak awal 2022, Reserve Persekutuan Amerika Syarikat, Federal Reserve, telah meningkatkan kadar faedah sebanyak 525 mata asas kepada julat 5.25% hingga 5.50%. Maknanya 5 kali sejak Disember 2022. Padahal Malaysia hanya meningkat sebanyak 125 mata asas bagi tempoh yang sama. Dan ini menyebabkan kesan dan tekanan kepada hampir semua mata wang di rantau, dan seperti yang telah saya sebut di Dewan ini, paling parah ialah Jepun dan Malaysia juga terkesan. Kaedah penyelesaiannya selain daripada memperkukuhkan economic fundamentals dari sudut pertumbuhan, pelaburan dan defisit, ialah soal mengalih daripada kebergantungan kepada dolar. Kejayaan kita hanya kepada beberapa negara setakat ini yang besar, umpamanya paling berhasil dengan negara China melalui apa yang disebut satu, high level principles local currency transaction ASEAN, dan prinsip yang sama lebih kurang dengan negara China. Jadi kalau nak jelaskan umpamanya, perdagangan dengan negara China ini dari segi Malaysia jumlah tu agak tinggi. Jadi kalau walaupun dia sekitar sekarang ini meningkat kepada 19.2% daripada jumlah perdagangan keseluruhannya, dari secara penyelesaian dengan negara China, ini Thailand, negara China ya, penyelesaian sekarang ini daripada jumlah perdagangan ialah 25%. Maknanya 39.2 bilion ringgit itu dalam mata wang ringgit dan renminbi daripada jumlah 157 bilion. Maknanya dengan negara China paling berjaya kerana peningkatan yang agak tinggi. Dengan Indonesia sekarang ini 16.7% hingga Ogos 2023, iaitu 10.7 bilion ringgit dari rupiah dan ringgit. Dengan Thailand 19.6%, 8.2 bilion ringgit. Jadi kalau kita lihat ini ada perkembangan yang menggalakkan walaupun masih jauh, kerana belum ada tindakan dari negara-negara lain, walaupun Vietnam, Cambodia telah memberi perakuan melalui local currency settlement framework yang dimeterai dalam perjanjian mesyuarat ASEAN di Jakarta baru-baru ini. Sila Parit Sulong. Terima kasih di atas jawapan dan penerangan daripada Yang Berhormat Perdana Menteri tadi. Cuma saya nak ada bertanya mengenai beberapa perkara tambahan. Selain daripada Thailand, China dan Indonesia, adakah kerajaan ada cadangan untuk memperluaskan penggunaan mata wang tempatan dengan negara-negara yang mempunyai nilai dagangan yang tinggi dengan Malaysia, khususnya di peringkat ASEAN, peringkat negara-negara BRICS, Brazil, Russia, China, Afrika Selatan, dan bagaimanakah
kerajaan dapat memastikan kemasukan pelaburan asing dan perdagangan antara negara khususnya dengan khususnya daripada United States tidak terjejas, dan dalam waktu yang sama memastikan Malaysia kekal sebagai destinasi pelaburan. Terima kasih. Silakan, Menteri. Kenyataannya ialah bahawa dolar masih merupakan kekuatan utama dalam perdagangan antarabangsa. Negara memilih untuk menggunakan dolar. Malah kita baru saja dapat meterai perjanjian di ASEAN tahun ini supaya negara-negara lain seperti Vietnam, Cambodia saya sebut akan bersama. Dari segi perdagangan paling tinggi kita adalah dengan Singapura 15%. Tapi sebagai negara perdagangan, Singapura tidak menunjukkan terlalu kuat minat untuk menggunakan tempatan local currency. Yang kedua tertinggi adalah China 13.8%, dan China di antara negara yang paling aktif menyambut, dan ini kedua-duanya negara dan sektor swasta. Cuma permasalahannya bila syarikat itu terlibat dalam international trade yang lain, jadi mereka sukar untuk mengambil kira kepentingan dua negara sahaja. Kemudian saya tidak lihat ada minat Jepun, Hong Kong. Kita berikut, kalau ikut urutan kepentingan perdagangan, ialah Thailand, Indonesia sudah masuk, Korea tidak, India masih mengenakan sekatan penggunaan rupi luar India, melainkan untuk warga negara India. Jadi rundingan itu mungkin mengambil masa. Yang ke tangga ke-10 pasaran ekspor Malaysia adalah Vietnam, dan Vietnam presidennya dan Perdana Menterinya telah pun memberi arahan supaya dipercepat proses rundingan di antara dua negara ini. Ada cadangan juga untuk melibatkan negara-negara BRICS. BRICS ini setakat ini yang paling ketara adalah penyertaan China, tetapi belum ada usaha untuk meluaskan ke Afrika dan Latin Amerika. Tapi saya percaya dengan kejayaan ASEAN dengan China ini menjadi tanda petunjuk untuk memungkinkan, kerana ada keuntungan bagi memperkukuh kedua-dua mata wang tempatan. Saya jemput Kubang Basu. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Speaker. Yang Berhormat Perdana Menteri Tambun. Pertama, bagi saya ini satu idea yang amat baik. Isu di dollarization ini, sebab kita ada masalah dengan exchange rate US begitu lama sekali. Dulu pernah juga ada cadangan menggunakan dinar dan sebagainya, dan kita tahu dulu ada cadangan masa itu Tambun menjadi Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, cadangan untuk menubuhkan EAC, East Asian Economic Loan, tapi ia mendapat tentangan dan halangan amat besar. Adakah Tambun melihat ini satu idea yang akan mendapat tentangan dan halangan dari negara-negara lain, terutamanya negara di mana US dollar diterbitkan, iaitu Amerika Syarikat? Terima kasih. Sudah, Menteri. Terima kasih Kubang Basu. Cadangan dinar bagi kita adalah cadangan yang baik dan diberikan satu alternatif. Dia tidak merugikan negara, malah memperkukuh kekuatan dalaman domestik ekonomi negara masing-masing. Dan negara-negara Islam terutamanya biasa dengan kedudukan dinar. Malahkan dengan meningkatnya lebih pada $1 trilion Amerika industri halal, itu negara-negara lain itu sudah lebih maklum diberikan pendedahan tentang keperluan dinar. Tetapi dari usaha sejak 90-an itu, sambutan serius itu belum ada. Perbincangan diteruskan, dan ini di antara tajuk yang akan kita rojok semula dalam pertemuan mengenai ekonomi Islam, ekonomi dan keuangan Islam yang diadakan di Kuala Lumpur bulan Disember, iaitu tajuk memulakan, walaupun dalam keadaan terbatas. Umpamanya kalau dengan negara China saya sebut tadi sekitar 25%, itu tinggi.
Kalau sekarang 5-6% permulaan penggunaan dinar dengan negara Islam, itu satu permulaan yang baik kerana diberikan kekuatan tambahan daripada kebergantungan kepada dolar. Baik, saya jemput Ibu Barat. Terima kasih, Tan Sri. Saya terima usaha yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat mengenai de-dollarization ini adalah bagus. Tapi saya nak tanya mengenai apakah manfaat yang tertentu yang kita akan dapat, specific benefit yang kita akan dapat dengan proses ini. Dan pada kebelakangan ini dolar US berbanding dengan ringgit sangat jatuh, ringgit sangat jatuh, dan oleh sebab itu harga barang naik. Masalah ini adalah macam mana ia dapat diatasi, dan adakah kerajaan berpendapat ada sabotaj yang membuat perkara ini di mana ringgit jatuh dengan dahsyatnya. Silakan Pak Menteri. Tan Sri, ya betul. Terima kasih Ibu Barat. Seperti yang kita jelaskan, sebenarnya kita lihat kekuatan mata wang tempatan sekaligus dengan kekuatan asas ekonomi yang lain. Kalau kawasan ekonomi lain dari segi pelaburan, pertumbuhan, keyakinan itu jatuh, maknanya kesalahan itu harus dipikul semua. Tapi dalam kes ini, dia melibatkan semua negara. Dan saya sebut kalau ikut dari peratusan, yang paling tercorot adalah yen Jepun. Saya jawab tadi bagaimana di Amerika diadakan kebijakan keuangan Federal Reserve yang menaik melambung dari segi kekuatan memberikan kekuatan kepada dolar, dan keputusan kita untuk tidak menggunakan semata-mata OPR untuk memperkuatkan ringgit. Jadi kenaikan kita basis point itu sangat rendah. Dan bila Amerika lakukan begitu, maka tarikan dana itu ke Amerika. Cara kita menyelesaikan tentunya tidak mudah kerana kebergantungan kepada dolar itu terlalu kukuh dalam financial infrastructure sekarang. Jadi cadangan, di antara cadangan itu yang disebutkan tadi tentang de-dollarization, seperti mana berlaku dengan, saya ingat satu kejayaan yang agak baik kalau 1/4 atau 25% nilai dagang ekspor dan import dengan negara China itu dalam ringgit dan renminbi, maknanya 25% tidak bergantung langsung, tidak terkesan sama sekali dengan keputusan Amerika Syarikat. Kalau kita gunakan dolar, apa yang berlaku di Amerika Syarikat dari segi kenaikan faedah itu akan memberi kesan negatif, adversely kepada negara. Tapi kalau kita mula perkembangkan, kalau pun tidak dapat sampai 50%, 30-40% dengan tiap negara, dia kesan itu saya ingat lebih kurang. So ada keperluan kita secara lebih agresif menekankan kepada negara-negara, terutama negara berkembang yang tidak bergantung langsung atau terlalu bergantung kepada ekonomi Amerika, untuk lebih bebas dan merdeka daripada kebergantungan kepada dolar Amerika. Kerana keputusan Amerika itu tidak pedulikan sistem kewangan antarabangsa. Dia tidak pedulikan persefahaman dalam apa-apa rundingan antarabangsa. Dia hanya fikir kepentingan memperkukuh ekonomi Amerika, walaupun kesannya itu tidak adil bagi negara-negara berkembang. Jadi ini yang dikatakan ketempangan sistem ataupun prasarana infrastruktur kewangan antarabangsa. Satu lagi yang boleh. Baik, kita dah bagi 3 dah. Kita bergerak kepada Datuk Rasul bin Wahid Ulu Terengganu. Silakan. Terima kasih Jadi Petua. Sebelum tu saya ingin mengalu-alukan kehadiran anak-anak kita, iaitu mahasiswa UTHM yang datang ke Parlimen pada pagi ini. Selamat datang ke Parlimen. Jadi Petua, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, minta Perdana Menteri menyatakan
apakah jaminan kerajaan bahawa langkah mengapungkan harga ayam dan telur tidak membebankan rakyat yang sedang berhadapan dengan kos sara hidup yang tinggi sekarang? Terima kasih, Ketua. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Ulu Terengganu. Saya nak jelaskan pertama berapa jumlah subsidi keseluruhan kerajaan untuk ayam dan telur sejak 2022. Itu mencecah 3.7 bilion ringgit hanya untuk menampung kos ayam dan telur. Jadi siapa yang dapat faedah? Tentu rakyat. Saya setuju dengan Ulu Terengganu bahawa harus jaga kepentingan rakyat. Tetapi pendekatan yang ada sekarang ini memberi keuntungan kepada 3.5 juta orang asing. Itu pertama. Keduanya yang juga dibangkitkan oleh Yang Muhammad semalam tentang apa yang saya kategorikan sebagai golongan maha kaya. Bukan soal anti maha kaya, bukan cukai tambahan daripada mereka. Ialah maksud dia subsidi itu tidak kepada golongan maha kaya. Itu saja macam tabung haji. Kita kenakan bagi subsidi kepada rakyat. Tapi kalau pendapatan dia RM100,000 sebulan ke atas, subsidi itu tak patut diberikan kepada dia. Itu maksud saya. Dan dalam konteks ini bagaimana kita boleh elak 30.7 bilion ini dimanfaatkan semata-mata di kalangan rakyat kita yang berhak menolak 10% yang paling kaya dan 3.5 juta orang asing. Jadi pendekatan kita buat ialah melihat keadaan harga pasaran sekarang. Bila harga itu kurang daripada harga ceiling seperti sekarang dan harga ayam dan telur di Thailand itu lebih rendah daripada Malaysia, maka ini masa ketikanya kita apungkan. Yakni kalau benar ada kekurangan, dan saya setuju dengan apa yang kebimbangan Yang Berhormat, maka kita akan tambahkan daripada stok. Kementerian Pertanian punya 30% stok ayam dan telur. Dan bersedia, saya telah beritahu, menterinya pun ada, untuk membeli dari Thailand andai kata ada keperluan untuk mengelak daripada harga itu naik. Itu setakat jaminan yang kita boleh lakukan. Tapi mengapa kita lakukan sekarang? Kerana harganya turun dan supply-nya besar. Stok 30%, harga di Thailand jauh lebih rendah. Jadi tidak ada sebab mengapa kita tidak boleh lambatkan seandainya ada pedagang yang ambil kesempatan untuk menaikkan harga. Penguatkuasaan akan lebih keras, tapi di samping itu kita harus pastikan ada adequate supply. Sila. Tambahan satu. Ya, silakan. Oh, insya maaf, Ulu Terengganu. Silakan. Silakan Ulu Terengganu. Silakan. Okey. Terima kasih Yang Tua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Apakah jaminan kerajaan bahawa tidak berlaku lagi flip-flop ataupun orang Terengganu kata kelut-keleng? Kerana kita tahu sebelum ini diumumkan bahawa subsidi ini akan ditamatkan pada 1 Julai. Kemudian selepas 2 minggu ditarik balik. Dan persoalannya apakah perkara ini tidak berulang untuk kali yang kedua? Yang keduanya, apakah dengan pengapungan ini akan menjejaskan kenaikan indeks harga pengguna yang akhirnya memberi kesan terus kepada kehidupan dan inflasi rakyat, keadaan nilai ringgit yang semakin melemah, yang mana Ketua Pembangkang yang masa itu tambah menjadi Ketua Pembangkang mengatakan bahawa dolar ini lemah kerana kelemahan pengurusan Perdana Menteri ketika itu. Itu hal lainlah. Jadi persoalan yang ketiga, bilakah Menteri KPDN, HEP atau kos hidup akan dilantik? Terima kasih Tuan. Silakan. Terima kasih. Soal keputusan ni saya umumkan dalam belanjawan. Bila kita umumkan keputusan dalam belanjawan, ia merupakan keputusan dasar. Perubahan yang lalu itu ialah kerana keputusan
awal menghentikan subsidi telah dibuat. Jadi Kementerian Pertanian hanya meneruskan. Cuma bila sampai rayuan kepada saya minta dilanjutkan kerana belum ada dasar yang jelas untuk menyelesaikan. Dalam kes sekarang, itu pegawai-pegawai di Kementerian Pertanian, KPDN HP juga telah bersidang bersama Kementerian Keuangan. Berapa subsidi boleh jimatkan, berapa bantuan tambahan untuk rahmah boleh ditambah, berapa keupayaan LPP dan farmer untuk membantu dari segi infrastruktur pemasaran. Setelah difikir itu semua, maka kita umumkan dasar. Menteri Pertanian akan umumkan secara terperinci tarikh pelaksanaan dalam masa terdekat. Jadi saya tidak fikir isu flip-flop itu berbangkit. Soal kelemahan Perdana Menteri itu tak apa, saya pun sanggup terima teguran kerana saya bukan sempurna seperti mana Yang Berhormat Ulu Terengganu. Jadi saya terima kalau teguran itu saya boleh perbaiki. Dan soal apakah kemungkinan kesannya kepada indeks harga pengguna, setakat ini harga pasaran termasuk pasar borong, walaupun ceiling di Sabah Sarawak itu lebih tinggi, tapi untuk kita masih rendah. Dan harga di Thailand rendah. Maknanya seandainya ada usaha untuk meningkatkan, langkah mitigasi adalah dari pengeluaran stok dan pembelian dari Thailand. Dengan ini dapat mengekang dan juga penguatkuasaan. Itu yang langkah-langkah kita ambil, dan insya-Allah putusan ini keputusan tegas dan muktamad. Siapa Besar? Terima kasih Tan Sri Di-Pertua. Terima kasih Yang Amat Berhormat Tambun. Saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan kerana sentiasa memikirkan tentang kebajikan rakyat. Tetapi ada dua persoalan Yang Amat Berhormat Tambun. Yang pertamanya, kalaulah kita beri subsidi ini kepada syarikat, apa pandangan Yang Berhormat Tambun? Kita terus beri kepada rakyat daripada kita bagi pada syarikat, ada keterisan berlaku, ada kita punya kemampuan untuk pengedaran dari segi farma, dari segi agensi-agensi, kita terus tambahkan cash transfer kepada rakyat supaya rakyat dapat terus dan rakyat dapat membuat keputusan. Itu yang pertama. Yang keduanya, Yang Hormat Tambun dah sebut tadi pasal 3.5 juta warga asing. Jadi apakah dasar kita? Adakah dasar kita ini akan memberi implikasi terhadap negara-negara luar, negara-negara sumber untuk menghantar pekerja ke Malaysia? Terima kasih Tan Sri Di-Pertua. Sila Perdana Menteri. Terima kasih. Cadangan pekan tentang pengairan tunai itu satu cadangan baik kerana telah dipergunakan dulu, tapi cuma tidak boleh untuk semua. Itu sedang difikirkan dalam beberapa langkah yang lain yang lebih kompleks. Tetapi dalam kes ayam dan telur ini tidak perlu begitu kerana harganya sudah menurun. Dan kita ada, saya katakan, plan contingency dari segi stok dan juga pasaran, bukan saja di Thailand yang murah, di negara China juga murah. Jadi oleh itu langkah sekarang itu dianggap musabah. Dia tidak kepada syarikat, ya, tidak kepada yang seperti yang dicadangkan. Cadangan untuk cash transfer itu sedang ditimbangkan untuk beberapa urusan lain dan mungkin akan diumumkan. Jadi saya ingat itu yang diminta penjelasan daripada Muhammad soal pendekatan sama ada cara langsung kepada rakyat melalui cash transfer yang memang difikirkan dalam beberapa isu lain yang kita akan umumkan yang lebih besar untuk mengelakkan keterisan dan manfaat kepada asing. Okey. Yang dibangkitkan sekali lagi ialah soal kesan kepada pekerja asing ataupun orang asing. Saya fikir dia datang di sini untuk mendapat gaji, bukan untuk dapat subsidi. Dan kita pun ada dasar supaya beri yang musabah dan adil kepada semua, termasuk yang bukan warga negara. Tetapi tidak pula harus mana-mana negara beri subsidi kepada warga asing. Jadi prinsip ini yang berhormat adalah untuk mengelak daripada subsidi yang sepatutnya dipulang kepada rakyat
Subsidi, namanya pun subsidi, yang mana macam sebahagiannya sedekah lah. Jadi tak mensabah kita nak bagi sedekah kepada orang asing dan sedekah kepada orang kaya. Itu prinsip dia mengapa kita harus adakan penyasaran subsidi yang kita sebut sekarang. Baik, saya jemput Persih Mas. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih Yang Amat Berhormat Tambun. Cuma menyebut, barangkali saya boleh menyebut tentang currency mata wang ringgit bila Yang Amat Tambun menyebut tentang yen tadi. Yen dengan ringgit Malaysia masih nilai yang sama jika dikira tanpa US dollar 17 Oktober 2022 dan 17 Oktober 2023. Jadi mungkin di sana masih ada penerangan lanjut yang boleh dikemukakan. Cuma berkenaan dengan harga barang ini Yang Amat Tambun, apa yang dibangkitkan oleh ahli-ahli parlimen kita ialah apabila SST dinaikkan pada 8%. Kita tahu supply chain ini, harga makanan untuk end user ini tidak lahir daripada makanan itu sendiri. Dia lahir daripada sektor pembuatan, pembungkusan dan perkhidmatan yang lain. Pada akhirnya akan melahirkan harga barang yang dikhawatiri akan meningkat. Betul, kita bukan check-in hotel hari-hari, tetapi apa yang dibimbangi ialah kesan domino effect ke atas supply chain. Itu yang dibangkitkan oleh ahli-ahli parlimen yang akhirnya akan menyebabkan harga-harga barangan yang nak dibeli oleh pengguna itu tinggi. Bagaimana Yang Berhormat Tambun boleh menjelaskan situasi ini? Terima kasih. Silakan. Terima kasih Tuan Kubang Krian. Dia Persih dalam Mas. Persih Mas. Pasir Mas, sorry. Pasir Mas. Minta maaf. Saya ingat Kubang Krian. Pasir Mas. Soal penyelesaian mana-mana masalah, saya setuju. Cuma dia tidak dalam rangka jawapan tadi. Iaitu mana-mana masalah itu tidak hanya dilihat dari segi harga pasaran. Dia harus lihat juga dari segi production. Apakah ada langkah-langkah yang lebih serius sama ada melalui pelaburan tempatan untuk meningkatkan produktiviti ataupun untuk menggalakkan pelaburan asing untuk datang. Di antara sebab syarikat-syarikat tempatan tidak bersedia melabur dalam isu soal ayam dan telur, dan keengganan syarikat besar termasuk Thailand itu masuk ialah kerana tidak menentu harga. Campur tangan kerajaan dari segi harga itu menyebabkan mereka tidak bersedia. Jadi sekarang ni kalau kita serah kepada pasaran, dan kalau rakyat susah tu kita beri suntikan asing, itu saya ingat akan memberikan ruang kepada syarikat-syarikat melabur. Jadi ini soal penyediaan, soal supply. Dan memang kita harus jaga perimbangan ini. Kalau kita terus dengan dasar sekarang, dah berapa tahun dah ni, dan tidak ada investment atau pelaburan baru. Kerana dia kata kita tidak boleh melabur kerana kita tidak tahu harga sejauh mana kerajaan boleh campur. Kita tidak boleh gunakan unjuran kita sendiri. Oleh itu kita buat sedikit penyesuaian, menyatakan bahawa untuk ini kita beri market forces. Ada kebimbangan bagaimana tentang kenaikan harga. Kita tangani melalui, kalaupun terdesak, cash transfer langsung kepada rakyat. Kerana kita sudah ada STR yang boleh kita tingkatkan. Itu di antara sebab mengapa untuk bulan November dan tahun depan saya tingkatkan jumlah bantuan STR dari 8 hingga 10 bilion ringgit. Itu mengambil kira kepayahan, kesempitan hidup rakyat. Jadi tidak benar kalau kita katakan kita tidak mempedulikan. Dalam keadaan kekangan keuangan yang ada sekarang, kita tambah besar dan kita jimatkan pembelanjaan kerajaan dan kita tambah peruntukan itu kepada rakyat. Bagaimana? Yang Berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan menteri pada hari ini.